Здравствуйте, дорогой Виктор Александрович. Поздравляем вас с днем рождения. Нам очень нравится читать Пушкина на малайском языке. И сегодня мы читаем сказку о царе Салтане. Dekat tingkap, tiga gadis sunti duduk, meminta benang semalam suntuk. Berkatalah seorang daripada mereka, sekiranya aku menjadi permaisuri, akan ku buat jamuan kaya untuk segala rakyat di jagat raya. Sekiranya aku menjadi permaisuri, berkata gadis seorang lagi, ku tenun kain beraneka warna bagi rakyat seluruh negara. Sekiranya aku menjadi permaisuri, berkata gadis yang muda lagi, ku lahirkan wira sejati bagi baginda junjungan negeri. Perlahan-lahan pintu terbuka dan baginda Raja Sultan melangkah ke bilik tiga perawan. Selama mereka asyik bersembang, di pagar berdiri baginda. Hai gadis cantik jelita, titah sang raja. Jadilah permaisuri, sunting istana. Lahirlah seorang wira sebelum akhir September tiba. Dan kamu, dua gadis bersaudara, dari bilik keluarlah segera. Marilah ikut kamu berdua, dengan beta dan adikmu pula. Seorang jadilah tukang tenun diraja, seorang lagi tukang masak istana. Dari bilik keluarlah raja, dan mereka menuju ke istana. Raja Sultan bersiap tidaklah lama. Nikah dilangsungkan malam itu juga. Duduk bersanding kedua baginda. Semasa berlangsung majlis perkahwinan, sekalian para tamu mulia mengarak-arak baginda berdua. Pengantin diraja kini tinggal berdua di peraduan daripada Gading Gajah. Di dapur tukang masak lupa diri. Penenun menangis sedih sekali kerana sangat iri hati kepada adiknya yang jadi permaisuri. Dan permaisuri muda belia tunaikan janjinya segera. Sejak malam pertama mengandunglah baginda. Masa itu perang berkecamuk. Oleh Raja Permaisuri dipeluk, kuda semberani dinaiki segera. Kepada isteri berpesan baginda supaya jaga diri demi cinta. Selama baginda di medan perang mati-matian mengayun pedang, masa bersalin permaisuri sudah tiba. Anugerah Tuhan anak lelaki seela. Permaisuri menjaga puteranya bagai helang menjaga anaknya. Pesuruh diutus oleh permaisuri segera membawa surat kepada ayah anda raja. Tukang tenun dan tukang masak istana bersubahat dengan makcik Babariha untuk menghancurkan Raja Permaisuri. Mereka suruh mencegat pesuruh itu dan pesuruh lain diutus mereka bawa berita begini kata demi kata. Malam hari permaisuri melahirkan, entah lelaki entah perempuan, tikus bukan, katak bukan pula, melainkan makhluk tak keruan. Apabila didengar Raja Sultan berita yang telah disampaikan, kerana murka lupa diri raja, baginda hendak gantung pesuruh. Selepas murka mereda kali ini, kepada hamba diberi titah begini. Tunggu kedatangan beta kembali untuk mengambil keputusan rasmi. Berlepaslah pesuruh bawa amanah dan akhirnya tibalah dia di tempat. Kedua perempuan yang jahat dengan Babariha bersubahat. Segera menyuruh rampas surat, mabuk pesuruh mereka buat. Ke dalam saku yang tak berisi, dimasukkan surat lain lagi. Pesuruh mabuk menghantarkan hari itu titah demikian. Dengan titahkan para menteri dengan tak membuang-buang hari, permaisuri beserta anak keruan buangkan diam-diam di air lautan. Apa hendak diperbuat lagi? Lepas mereka bersedih hati akan nasib raja dan permaisuri. Datanglah menghadap menteri-menteri, segera dimaklumkan perintah raja tentang nasib sial ibu dan putra. Kuat-kuat titah raja dibacakan. Permaisuri dan putra kemudian ke dalam tong dimasukkan. Pada tong tar dilumurkan, serta ke laut digulingkan.
Demikian konon perintah Raja Sultan. Di langit biru bintang berkilauan, di langit biru gelombang berkejaran, di langit berarak-arak awan, tong terapung-apung di lautan, penakar janda dirundung duka, meratap ratu penuh derita, putera tumbuh di dalam tong, cepat bukan alang kepalang. Seharian menangis ibunda, sedang ombak di pujuk putera. Ah, ombak-ombakku sayang, kau bermain gembira senang, beralun engkau kemana suka. Batu karang binasakan kau lantas. Kau mengenangi daratan, kapal kau hantarkan ke tujuan. Jangan kami kau celakakan. Hantarlah kami ke daratan, gelombang memenuhi rayuan. Tong dibawa ke daratan, di pantai tong diletakkan. Ke lautan gelombang mundur perlahan. Ibu dan anak sudahlah selamat. Mereka merasa berada di darat. Melepaskan daripada tong siapa? Masa Tuhan melupakan mereka? Di tong berdiri lurus putera. Kepala tersentuh pada tutupnya. Dia tekankan sedikit kepala. Bagaimanakah sekiranya tingkap saya buat di sini, katanya. Tutup terlepas, bebaslah mereka. Ibu dan anak sekarang bebas. Nampak bukit di padang luas. Padang di lingkar lautan biru. Di bukit berangan menghijau. Putera termenung menatap, memikir apa boleh disantap. Dia patah dahan lurus dari pokok untuk membuat busur bengkok. Tali salib sutera ditanggalkan, lalu pada busur ia dipasangkan. Untuk anak panah yang diperlukan, ranting kecil dia runcingkan. Kini ke tepi lembah dia bergegas, di tepi laut dia berburu unggas. Setiba dia di pinggir lautan, terdengarlah rintih menghibarkan. Kiranya laut dirundung rusuh, nampak keadaan payah sungguh. Burung undan mengelepar di puncak ombak, dan di atasnya burung helang mengepak-ngepak. Burung undan terus meronta-ronta, keruh dan berdebu air di sekitarnya. Menghunus cakarnya si helang, paruh ganas siap menyerang. Tiba-tiba berdesing anak panah. Di leher helang itu ia singgah. Ke dalam laut darah bercucuran. Busur putera diturunkan. Nampak, ke laut helang jatuh segera. Bukan bunyi burung biasa pekiknya. Burung undan lekas berenang mendekat. Dipatutnya musuhnya. Kematian biar lebih cepat. Dikepaknya lesaplah si laknat. Kini burung undan menyapa anak diri raja. Dalam bahasa manusia dia berkata, "Oh, anak raja, juru selamat hamba, pembebas hamba dan gagah perkasa. Janganlah Tuan gusar pada hamba. 3 hari Tuan akan puasa kerana panah jatuh ke lautan. Kesedihan ini bukan kesedihan. Budi Tuan hamba balas nanti dengan ikhlas serta putih hati. Bukan burung undan Tuan bebaskan, melainkan seorang perawan. Bukan helang yang kena panah, tapi tukang sihir celaka. Seumur hidup hamba takkan lupa. Kita nanti di mana-mana berjumpa. Sekarang pulalah Tuan dahulu. Resah jangan, rehat Tuan perlu." Ibu dan anak menuju ke bandar. Gerbang baru dilalui mereka. Terdengarlah dari setiap arah suara loceng riuh rendah. Orang ramai pula berdesakan. Di gereja, orang memuja Tuhan. Bangsawan mewah menjunjung putera. Dalam kereta keemasan. Riuh suara-suara penghormatan. Kemudian mahkota dikenakan di kepala putera Raja Sultan. Jadi, putera sebagai raja dinobatkan di seluruh negeri itu dengan restu Ibunda Ratu. Sejak hari itu, memerintah konon baginda dengan nama Putera Guidon.
burung undan pun terbang menghilang. Ibu dan putera duduk tenang. Mereka tak makan seharian, lalu tertidur, lapar ditahan. Apabila anak raja terbangun, maka disekak menghalau impian. Anak raja sangatlah hairan lihat bandar di hadapan. Tembok benteng memagari bandar, nampaklah kubah-kubah gereja. Di balik tembok putih berkilauan, biara suci pun tak ketinggalan. Ratu dibangkitkan putera. Lalu teradulah ibunda. Mungkinkah ini terjadi? Putera bertanya. Kiranya burung undan nak senangkan saya. Angin berhembus di lautan membawa kapal ke tujuan. Kapal laju membelah gelombang dengan layarnya megah terkembang. Anak kapal menjadi hairan. Digeladak berkumpul sekalian. Di pulau yang mereka kenal nian, keajaiban menjadi kenyataan. Bandar baru berkubah keemasan. Pangkalannya kukuh bukan buatan. Meriam ditembakkan dari dermaga sebagai tanda kapal singgah diminta. Turun ke daratan para peniaga. Putera Gwidon menyambut mereka. Mereka dijamu besar-besaran, kini pertanyaan diajukan. Apa yang Tuan Perniagaan? Kemana haluan ditujukan? Segera jawapan baginda terima. Kami sudah mengitari dunia, kulit berbulu dagangan kami. Kulit rubah serta tupai lagi. Sudah tiba saatnya sekarang berlayar ke timur untuk pulang. Akan kami lintasi Pulau Buyan menuju kerajaan Raja Sultan. Maka berkatalah putera kemudian, selamat jalanlah tuan-tuan, mengharungi selat-selat dan lautan menuju kerajaan Raja Sultan. Sampaikan hormat beta kepada Raja. Maka berlepaslah para peniaga di pantai Putera bersedih hati. Menatap kapal yang berlayar pergi. Di permukaan air jernih nampak berenang burung undan putih. Salam putraku nan perkasa. Mengapa tuan dirundung duka? Mengapa muram seperti hari mendung? Dengan hibah jawapan putera beri, perasaan rindu menikam hati. Sekujur badan diliputi duka kerana hasrat jumpa ayahanda. Kata burung undan, itu saja duka tuan. Rupanya terbang tuan inginkan. Terbang menyusul kapal di lautan, nyamuk tuan akan hamba jadikan. Lalu mengepak-ngepaklah burung undan. Air pun gemerciklah bunyinya. Putera Gwidon kena percikan menjadi basah seluruh badan. Menciutlah putera segera. Jadi nyamuk baginda menjelma. Nyamuk mendengung kedengaran. Terbang menyusul kapal di lautan. Tiba di kapal, ia turun perlahan. Lalu bersembunyi di celah papan. Angin berhembus ria. Kapal meluncur gembira melintasi Pulau Buyan ke kerajaan Raja Sultan. Negeri yang diharapkan sudah nampak di saujana. Turun para peniaga ke daratan. Mereka disambut Raja Sultan. Beserta mereka ke istana, terbang nyamuk perkasa kita. Nampaklah berpakaian keemasan raja di balai besar semayam Seri Baginda. Bermuram durja di singgasana dengan mahkota emas di kepala. Tukang tenun dan saudaranya serta emaknya Babarikha duduk bertiga di sisi raja. Merenungi Seri Baginda. Tamu di pelawar Raja Sultan duduk pada meja penghadapan. Hai tuan-tuan tamu, bertanya raja. Sudah lamakah berlayar dan ke mana? Keadaan di seberang bagaimana? Keajaiban apa ada di dunia? Oleh pelayar jawaban diberi. Seluruh bumi sudah kami edari, di seberang kehidupan memadai. Dunia ada keajaiban begini. Pernah ada pulau di lautan, tak dihuni, tak berpelabuhan. Daratannya tak ditumbuhi apa-apa, selain berangan sebatang saja. Di pulau itu telah dibina bandar baharu dengan istana, gereja berkubah keemasan, bangunan mewah dan taman-taman. Putera Gwindon di sana bertakhta. Baginda berkirim salam takzimnya. Raja hairan akan keajaiban. Kalau umur beta Tuhan panjangkan,
Beta akan berkunjung ke pulau ajaib itu. Putera itu beta temui, sabda baginda. Tukang tenun dan saudaranya serta emaknya Babarikha tak hendak melepaskan raja ke pulau ajaib bertemasya. Adakah ini ajaib? Hairan kami. Tukang masak istana berkata sambil mengerling rakan-rakannya. Di lautan sebuah bandar terbina. Lebih ajaib lagi ada. Ketahui, di dalam hutan tumbuh pokok ru. Di bawahnya tupai penyanyi. Kacang terus dikeripi. Bukan kacang sebarang kacang. Seluruh kulitnya emas murni. Intinya zamrud sejati. Inilah keajaiban asli. Raja takzub akan keajaiban. Nyamuk marah bukan buatan. Segera disengatnya makciknya. Tepat kena mata kanannya. Makcik pucat kerananya. Matanya bengkak jadinya. Pelayan, emak dan adiknya sambil menjerit nak menangkapnya. Kau nyamuk terkutuk, tunggukan. Dan nyamuk lewat tingkap terbang tenang. Melalui laut pergi pulang. Di pantai putera berjalan semula, menatap laut tidak putus-putusnya. Di permukaan air jernih, nampak berenang burung undan putih. Salam puteraku nan perkasa. Mengapa tuan dirundung duka? Mengapa murang seperti hari mendung? Tanya burung undan kepada putera yang murung. Jawapan putera Guidon beri. Rasa resah menikam hati. Sangatlah ingin beta mendapatkan keajaiban besar yang dikatakan. Ru di hutan, tupai di bawahnya. Demikian konon ceritanya. Tupai asyik bernyanyi-nyanyi, kacang terus dikeripi. Bukan kacang sebarang kacang. Seluruh kulitnya emas murni. Intinya zamrud sejati. Ini dusta hanya barangkali. Jawapan begini burung undan putih beri. Memang cerita itu betul sekali. Keajaiban itu hamba tahu. Tenanglah putera, jantung hatiku. Janganlah risau. Dengan senang hati, kehendak Tuan akan hamba turuti. Semangat putera naik kini. Ke istana baginda kembali. Halaman baru putra masuki. Apa itu di bawah pokok ru tinggi? Nampak orang ramai sedang menyaksikan tupai mengerip kacang keemasan. Permata zamrud ia keluarkan, kulit kacang ia kumpulkan, sama rata ia tumpuk-tumpukkan. Dengan tulus ia siulkan nyanyian, entah di kebun, entah di taman. Di hadapan orang ramai sekalian, sangatlah hairan baginda. Terima kasih, ujarnya. Ah, hebatlah burung undan putih. Semoga gembira selalu ia sama seperti beta. Untuk tupai kemudian, sangkar hablur dibuatkan. Pengawalan tupai diadakan. Kaki tangan khas ditugaskan untuk mengira kacang dengan cermat. Untung bagi putra, nama tupai dapat. Angin berhembus di lautan, membawa kapal ke tujuan. Kapal laju membelah gelombang dengan layarnya megah berkembang. Pulau curam dilintasi, bandar raya dilewati. Meriam ditembakkan dari dermaga sebagai tanda kapal singgah diminta. Turun ke daratan para peniaga. Putra Guidon menyambut mereka. Mereka dijamu besar-besaran. Kini pertanyaan diajukan. Apa yang Tuan perniagakan? Kemana haluan ditujukan? Segera jawapan baginda terima. Kami sudah mengitari dunia. Berdagang kuda-kuda jantan kami dari jenis yang bagus sekali. Kini tiba saat perlepasan, jalan sukar terentang di hadapan. Akan kami lintasi Pulau Buyang menuju kerajaan Raja Sultan. Maka berkatalah putra kemudian, selamat jalanlah tuan-tuan, mengharungi selat-selat dan lautan, menuju kerajaan Raja Sultan. Sampaikan hormat beta pada Raja.
Kepada putera sujud berniaga, perjalanan diteruskan segera. Ke tepi laut bergegas baginda. Di pucuk ombak, burung undan berayun. Salam puteraku nan perkasa, mengapa tuan dirundung duka? Mengapa muram seperti hari mendung? Tanya burung undan kepada putera yang mulung. Berkata putera, rindu mendesak kalbu, terdengar ayah anda menyeru-nyeru. Segeralah burung undan memerciki putera Gwildon sekali lagi. Jadi lalat putera menjama, ia pun terbang melayang segera antara angkasa dan lautan hinggapi kapal di celah papan. Angin berhembus ria, kapal meluncur gembira, melintasi Pulau Buyan ke kerajaan Raja Sultan, negeri yang diharapkan sudah nampak di Saujana. Turun para peniaga ke daratan. Mereka dijemput Raja Sultan, beserta mereka ke istana lalat perkasa kita terbang. Nampaklah berpakaian keemasan raja di balai besar semayam Seri Baginda, bermuram duria di singgasana dengan mahkota emas di kepala. Tukang tenun dan saudaranya serta emaknya Babariha duduk bertiga di sisi raja kerana marah menjegil mereka. Tamu di pelawar Raja Sultan duduk pada meja penghadapan. Hai tuan-tuan tamu, bertanya raja, sudah lamakah berlayar dan ke mana? Keadaan di seberang bagaimana? Keajaiban apa ada di dunia? Oleh pelayar jawapan diberi. Seluruh bumi sudah kami edari, di seberang kehidupan memadai. Dunia ada keajaiban begini. Di laut terletak sebuah pulau. Di atasnya nampak bandaraya dengan gereja keemasan, rumah mewah dan taman-taman. Ru tumbuh di muka istana. Sangka hablo di bawahnya. Tupai jinak di dalamnya, cerdik serta cergas pula. Tupai asyik menyanyi-nyanyi seraya mengerik kucing. Seluruh kulitnya emas murni. Intinya zamrud sejati. Seraya mengawal tupai, layanannya istimewa sekali. Kaki tangan khas bertugas di situ dengan cermat mengira kacang. Oleh askar padanya hormat diberi. Mas mata wang dijadikan dan di dunia diedarkan. Ke gudang zamrud dicurahkan darah, di dalam gudang disimpan permata. Di pulau itu orang kaya semata, gubuk tak ada rumah mewah belaka. Putera Gwildon di sana bertakhta, baginda berkirim salam takzimnya. Raja hairan akan keajaiban. Kalau umur beta Tuhan panjangkan, beta akan berkunjung ke pulau ajaib. Putera itu beta jumpai, sabda baginda. Tukang tenun dan saudaranya serta emaknya Babariha tak hendak melepaskan raja ke pulau ajaib bertemasyak. Sambil tersenyum menyeringai, tukang tenun berkata begini, menghairankan apa itu? Tupai mengerik batu, kulit emas ia lemparkan, putih zamrud ia longgokkan. Kita tak payah jadi hairan entah betul entah rekaan. Keajaiban lain ada di bumi. Laut bergolak membumbung tinggi, menggeladak gemuruh bunyi. Ombak menduru ke pantai sunyi, memecah dalam keriuhan sendiri. Dan dari laut terhempas ke tepi 33 satria gergasi. Baju zirah emas bercahaya bak bara. Semua tampan cergas belaka, raksasa-raksasa muda belia. Seperti dipilih sama tinggi Pak Cik Chen nomor di muka sekali. Inilah keajaiban sesungguhnya. Boleh dikatakan dengan tak dusta. Tamu-tamu bijaksana membisu. Dengan dia berbantah tak mau. Raja hairan akan keajaiban, putera marah bukan buatan. Lalat mendengung dan hinggap segera tepat di mata kiri makciknya. Pucat tukang tenun kerananya. Aduh, seketika bengkak matanya. Tangkap, teriak semua. Picit, picitlah ia. Nah kau, tunggu dulu, tunggu. Dan lalat itu dari tingkap terbang tenang lewat laut kembali pulang. Di tepi pantai, putera Gwildon berjalan, menatap laut biru tak berkeputusan. Di permukaan air jernih,
nampak berenang burung undan putih. Salam puteraku nan perkasa. Mengapa tuan dirundung duka? Mengapa muram seperti hari mendung? Tanya burung undan pada putera yang murung. Jawapan putera Guidon beri, perasaan resah menikam hati, keajaiban yang menakjubkan. Beta ingin kemari dipindahkan. Keajaiban apakah gerangan? Entah di mana bergolak lautan. Mengeledak gemuruh bunyi. Ombak menderu ke pantai sepi. Memecah dalam keriuhan sendiri dan dari laut terhempas ke tepi. 33 satiria gegasi. Baju zirah emas bercahaya bak barang. Semua tampan, cegas belaka. Raksasa-raksasa muda belia. Seperti dipilih sama tinggi. Pacik Cernomor di muka sekali. Burung undan putih memberi jawapan. Inikah yang buat resah tuan? Jangan susah jantung hatiku. Keajaiban itu hamba tahu. Satiria-satiria laut itu semua saudara-saudaraku. Pulanglah, jangan bersusah hati. Akan bertamu mereka nanti.